Sekejap. Okay, so daya impuls. Okay, daripada F sama dengan MA ni kita boleh kembangkan lagi. A kembangkan jadi apa? Respon. A percutan. V tolak U per T. V tolak U per T. Okay, so kita pakai formula ni lah nak kira daya impuls. Jadi kat sini apa V apa U? Tengok. Mendarat dengan had laju 4 meter saat -1 sebelum mencecah tanah. So 4 ni apa? U ke V? 4. Had laju awal ke had laju akhir? Awal. 4 ni had laju awal kan? Dia lompat dengan had laju 4 meter saat -1 sebelum mencecah tanah. Okay, so 4 ni had laju awal. So bila dah sampai tanah, V tu apa? V. Had laju akhir dia kosong. Kosong. Jadi masuklah formula ni. So M 50 kg. Cikgu tak tahu kenapa ada budak dia buat M tu 500 Newton. Kan M tu jisim 50 kg. So V had laju akhir kosong. Kosong tolak U 4. Lepas tu bahagi dengan masa. Atlet A dia pakai yang ni 0.5 saat ni. So dapat apa? 50 darab dengan -4 per 0.5 dapatlah. Respon apa jawapan dia? -400. Negatif 400 Newton. So jawapannya negatif 400 Newton. Okay, seorang je yang dia jawab negatif 400 Newton. Yang ramai jawab tak ada negatif. Dia buat positif 400 Newton sebab dia buat macam ni. Dia buat 50, lepas tu dia buat 4, lepas tu dia bagi 0.5. Asal korang bagi formula macam ni Sebab cikgu tak sure 4 ni kamu nak wakilkan dengan apa? 4 ni kamu nak wakilkan dengan apa sebenarnya? Respon. Suhai kot. Suhai jawab macam ni. Suhai. 4 ni apa sebenarnya? N50 M kg kan? Jisim 0.5 T time 4. Ni formula apa yang M pasal 4? Mesti kena pakai formula ni Kamu kena pakai formula ni. F sama dengan M V tolak U per T ni barulah dapat jawapan dia negatif Negatif 400 Newton. Negatif tu maksudnya apa? Maksudnya bila budak dia lompat ke bawah kan, so nanti bila dah sampai ke tanah, so nanti bila budak dia lompat ke bawah, so dia macam ada daya yang tolak budak tu ke atas. Sebab tu dia tunjuk negatif. Maksudnya ke bawah tu positif daya dia. So bila dia cecah tanah, so tanah tu macam tolak dia ke atas sikit, tu yang dia jadi negatif tu. Negatif tu maksudnya arah daya berlawanan. Faham tak? Arah daya berlawanan. Okey. Tapi kalau misalnya kalau kebanyakan skema dia tak tunjuk jawapan dia negatif 400 Newton, dia buat je 400 Newton. Tapi dalam kerja mesti macam ni. Dalam kerja mesti pakai formula yang macam ni dalam kerja dia. Mesti kena tunjuk 0 tolak 4. Lepas tu kalau jawapan akhir kamu nak bagi dia positif 400 Newton, tak apalah. So dapatlah markah penuh. Tapi kalau misalnya kamu bagi jawapan 400 Newton tapi kamu tak pakai formula ni, yang 0 tolak 4 ni, maka tak adalah. Faham tak? Faham tak maksud cikgu? Faham. Okay. Sebab tu kamu perasan kalau dalam skema kan, kamu tengok jawapan sepatutnya negatif tapi dalam skema dia bagi positif. Sebab dia abaikan yang negatif tu. Sebab negatif tu hanya tunjuk arah daya berlawanan je. Okay, dia nak tunjuk yang daya tu berlawanan. Yelah bila dia jatuh, so macam ada tanah tu macam ada tolak dia ke atas sikit. Sebab tu dia jadi negatif arah daya berlawanan. Sebab tu dia budak tu akan rasa sakit kan. Sebab tu negatif menunjukkan arah daya berlawanan. Tapi yang penting dalam kerja mesti betul. Mesti masuk 0 tolak 4. Kalau kamu tak masuk 0 tolak 4 tak ada markah. Okey. Kalau macam keluar kertas 1 kan. Soalan kertas 1.
kamu kira-kira 0 tolak 4 kan, jawapan dia negatif. Tapi dalam kertas satu dia akan bagi yang tak ada negatif, dia akan buat pilihan jawapan yang semuanya positif. So jawapan dia 400 Newton lah yang positif ni. Tapi dia punya pengiraan kena tunjuk yang macam ni. Okey. Boleh faham ni? Respon. Faham. Okey, sama juga dengan atlet B. Atlet B pun sama juga nak kira daya impuls dia. F sama dengan MV tolak U per T. So kena masuklah M 50. Jisi budak tu 50 kan. So V samalah hal laju akhir dia kosong. Tolak hal laju awal dia 4. Cuma bahagi dengan masa dia. Masa dia berapa ni? 0.2 saat. So dapat apa jawapannya? Respon. Kelas, respon lah pakai kalkulator 50. Jap. Betul lah 1000. Okay, apa unit dia? Newton. Newton. Dia negatif negatif 1000 Newton. Tapi kalau misalnya ni kamu tak buat negatif pun tak apa Sebab negatif tu nak tunjuk arah daya je. Okay. Nak buat negatif 1000 boleh, tak nak buat pun boleh. 1000 Newton pun boleh juga. Jadi pun boleh, macam ni pun boleh. Tapi dalam pengiraan kena tunjuk 0 tolak 4. Okay. Tapi disebabkan itulah ramai yang dalam pengiraan dia, formula dia tak buat 0 tolak 4. So cikgu untuk soal jawapan ni dengan jawapan ni, cikgu bagilah markah kesian dia 1 markah. Dapatlah 1 markah markah kesian. Sepatutnya dalam pengiraan kena buat 0 tolak 4, 0 tolak 4. Okey, lepas tu ada yang bagi jawapan, dia dah buat kira tapi dia tak ada unit. Entah apa unit dia. Kalau unit daya impuls, nama pun daya impuls kan. So daya mestilah unit dia Newton. Betul tak? Kan? Betul. Kalau tak nak bagi unit Newton, kamu boleh bagi unit lain juga. Unit apa? Ni 50 kg, kosong ni tolak apa? 0 meter saat negeri 1 tolak 4 meter saat negeri 1. Kalau kamu tak tahulah, tiba-tiba macam blur tak tahu unit daya apa. Kamu tengok daripada sini So ni kg, ni meter saat negeri 1 bahagi dengan saat. So dia akan jadi apa ni? Dia akan jadi kg, meter, saat. Saat apa ni? Negatif 1 dengan saat 1. So dia akan jadi apa? Saat Negatif 2. Negatif 2. Okay. Negatif 1 tolak 1. Negatif 2. So saat negatif 2. Macam ni pun boleh juga. kg meter saat negatif 2. Janji ada unit. Okay. Lepas tu ni pula. Apakah kesan masa impak terhadap daya impuls? So daripada calculation pengiraan yang kamu kira untuk atlet A dengan atlet B ni, so kesimpulan apa? Semakin apa? Tadi atlet A masa dia 0.5 saat. Daya impuls dia 400 Newton. Atlet B masa dia 0.2 saat. Daya impuls dia 1000 Newton. So semakin apa? Semakin bertambah Semakin bertambah masa. Semakin bertambah. Ataupun tak nak buat bertambah, boleh buat tinggi ke Semakin tinggi masa impak, semakin berkurang daya impuls. Semakin berkurang daya impuls. So ni lah dia. Boleh? Boleh. Sekejap. Tadi yang Suhal, kamu tak respon kat cikgu tadi. Kenapa kamu jawab yang ni? F sama dengan ni? Ni. Oh, saya tak pasti mana satu U dengan V tu. Oh, sebab tu kamu buat dia 4. Masalahnya Adam pun buat macam ni juga. 50. Macam ni. Macam kamu ada buat 54, 0.5. Ramai buat macam ni Adam ada ke dalam ni Adam? Dia ada ke dalam ni? Tak ada
Dia tak ada. Okey. Jadi kalau keluar macam ni kena ni kena buatlah formula macam tu, V tolak U per T. Okey, next kita pergi ni pula. Okey, dia suruh kamu pilih bahan untuk tapak kan. Kamu kan kecil-kecil dulu kan selalu pergi main kat playground. So tapak ni dia buat daripada apa ni? Getah. Getah. Tapi dia jawab plastik. Kenapa dia jawab plastik? Dia pergi playground mana tu? So getah. Kenapa nak getah? Menambah masa hentaman. Okey, menambahkan masa hentaman ataupun masa impak tadi kan. Kalau dalam ni dia bagi istilah apa masa dalam soalan tu je. Soalan tu dia bagi impak Dia tulis masa impak. Okey, masa hentaman pun boleh ataupun masa impak pun boleh. Ataupun masa pelanggaran pun boleh. Banyaklah ada 3 istilah. So menambahkan masa hentaman ataupun jawapan lain. Jawapan lain kalau masa hentaman kalau masa hentaman dia tambah, daya impas dia berkurang kan. Daya impas dia berkurang sebab hubungan dia ni kan berkadar songsang. Okey, lepas tu ketinggian gelongsor. Nak yang mana? Kamu nak main gelongsor yang mana? 1.0. Tapi okey, ramai jawab 1.0 meter. Betul ke salah Jawapannya Salah. Sebab apa? Sebab dia tulis nombor. Kan tak boleh tulis nombor. Kamu kena jawab rendah ke tinggi. So jawapannya apa? Rendah. Rendah Tak boleh tulis nombor. Itu pun dah merugikan markah kamu. Okey, so kenapa nak rendah? Kenapa nak rendah? Ada banyak jawapan boleh bagi. Kamu boleh bagi jawapan mengurangkan had laju. Yelah budak kecil nak main, takkan nak bagi dia slide laju sangat, betul tak? So kita nak bagi had laju dia kurang. So kamu boleh kaitkan dengan formula ni, momentum sama dengan mv, iaitu had laju dia kurang. Bila had laju kurang, momentum dia apa? Hubungan dia apa ni? Momentum dengan had laju, hubungan dia berkadar langsung. So kalau had laju dia berkurang, momentum pun berkurang. Berkurang juga. So kamu boleh jawab mengurangkan momentum. Ataupun daripada sini pun kalau kamu dah kata mengurangkan had laju, kamu boleh pakai formula ni, daya impas ni Kan? Apa hubungan dia ni Berkadar apa? F dengan V. Berkadar terus. So kalau V tu berkurang, daya impas pun berkurang. So kamu boleh jawab juga mengurangkan daya impas. Walaupun tadi yang kat atas tadi mengurangkan daya impas, bawah pun boleh ulang balik mengurangkan daya impas. Ada yang jawab stabil. Pun boleh juga stabil. Sebab apa? Sebab bila rendah dia punya pusat graviti dia rendah kan. So dia lebih stabil. Pun boleh. Mana-manalah yang logik. Jadi kamu pilih gelongsor P. Ada yang jawab P, lepas tu dia rajin sangat tulis P sebab tapak getah. Ini waktu bila nak jawab macam ni? Esei. Ni untuk esei. Tapi dia tak tahu dia confuse kot. Yang dia buat lah P sebab tapak getah lah. Kemudian sebab ketinggian gelongsor rendah. Ni namanya buang masa So itu untuk soalan esei je kamu jawab macam ni. Okey, next kita pergi ni pula. Ni. Rod kuprum diletakkan di atas 2 plat elektrik di antara 2 bar magnet. Suis dihidupkan, tanda dan labelkan arah arus yang melalui rod kuprum. Ramai dah betul dia buat arah arus macam ni sebab ni positif, ni negatif. Tapi dia tak tunjuk lah dia buat macam ni Soalan nak apa? Dia nak melalui rod kuprum. So kamu kena tunjuk lah arus yang melalui rod kuprum. Faham? Lepas tu labelkan arus. Tengok yang tu pun tak ada markah. Okay, ramai tak ada markah. Lepas tu arah medan magnet. Kan cikgu kata nak tahu medan magnet macam mana?
Apa dia punya hint dia? Tips dia tembak. Tembak apa? Tembak setan. Tembak setan. Tembak setan. Setan kat mana? Setan kat atas. Kat atas kan? So buatlah macam ni. Tembak setan. So labelkan medan magnet tu apa? M. Ataupun tak nak buat simbol, buatlah tulis medan magnet. Okay. Dah dapat dah 1 markah, 2 markah. Lepas tu markah ketiga dia nak arah daya yang terhasil. Ini nak pakai tangan kiri, tangan kanan ke tangan kiri ni? Nak tahu arah daya, nak tahu rod kuprum ni bergerak ke mana kan? Kita guna tangan apa ni? Nama dia apa? Tangan Kiri. ya, tangan kiri Fleming. Fleming M1 Okey, so kamu pakai tangan kiri. Semua orang buka tangan kiri, kamu tembak setan, setan dekat atas. Lepas tu arus tu jari yang ketiga kan. Arus dalam rod kuprum ke arah depan. So ibu jari kamu tunjuk mana? Kanan. Ibu jari tunjuk kanan. So ibu jari tunjuk kanan, jadi rod kuprum ni akan bergerak ke kanan. So inilah daya dia. Force, daya. Faham? Faham. Faham kan? Senang je. Okey. Terangkan bagaimana daya itu terhasil. So, kamu boleh jawab. Ada 2 markah kat situ. Okey. Apabila arus melalui rod kuprum, so rod kuprum akan menjadi elektromagnet. Rod kuprum menjadi elektromagnet. Dapat 1 markah. So markah kedua, saling tindak antara medan magnet kekal. Medan magnet kekal tu yang tadi tu, yang tembak setan tu. Okey, saling tindak antara medan magnet kekal dengan medan elektromagnet menghasilkan daya. Okey, menghasilkan daya. 1 markah. Tapi ada yang bagi jawapan bila ada medan magnet, ada arus, terhasil daya, guna tangan kiri Fleming. Macam tu cikgu bagi 1 markah. Okey. Nak dapat skema dia buat macam ni ni skema dia. Okey. Faham ni? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Tahukah elektromagnet tu apa? Bila arus lalu dekat rod kuprum mesti ada jadi magnet, betul tak? So nama dia elektromagnet. Okey, dia medan magnet yang sementara kan, dia bukan medan magnet kekal. Okey, so saling tindak antara medan elektromagnet dengan medan magnet kekal tu terhasilnya daya. Okey, sebab itulah dia tergerak dia boleh bergerak rod kuprum tu. Okey, lepas tu dia tanya ni pula. Ketebalan dawai gegelung. Kamu mesti nak arus dia banyak kan lalu. Lagi tinggi arus lagi bagus kan. Jadi dawai gegelung ni nak tebal ke nak nipis? Respon. Kau nak bagi arus senang nak lalu. Dawai tebal ke dawai nipis? Tebal. Dawai tebal. So dawai tebal ataupun ketebalan dia tinggi. Ketebalan tinggi ataupun dawai tebal. Dia macam jalan highway dengan jalan kampung kan. Mana senang nak lalu? Jalan highway kan sebab dia tebal kan. Jalan kampung dia nipis. So sempit. Susah nak lalu. Jadi arus senang nak lalu dalam dawai yang tebal. Okey. So reasonnya apa? Kamu berjawab arus tinggi. Ataupun boleh jawab apa? Tak nak arus kamu berjawab bintangan. Bintangannya apa? Respon. Rendah. Rendah. Bintangan rendah. Okey, lagi satu cikgu nak tegur. Ada pelajar tu dia suka buat jawapan slash. Kadang-kadang jawapannya sampai ada 5 slash.
Kalau 5 slash tu 5 betul tak apa Tapi contoh contoh kamu buat macam ni, arus tinggi dah betul. Jadi kat sini kamu buat bintangan dia tinggi. Bintangan tinggi dah salah. So pemeriksa akan buat apa? Dia akan kata, okay, satu betul, satu salah, dia kira salah. So kosong markah. So bila kamu nak buat jawapan slash tu, pastikan jawapan slash kamu tu semua betul Faham tak maksud cikgu? Faham? Faham. Faham Faham. So kalau nak buat jawapan slash tu biar maksud je sama je. Kalau macam lain-lain kontra, macam tadilah satu betul satu salah dia kira salah. Kemudian bentuk magnet. Magnet ni kan tegak macam ni kan. Magnet segi empat ni. Perasan tak kita ada magnet yang macam ni Dia macam melengkung kan? Macam ni kan? Ini namanya magnet melengkung Okey, so bentuk magnet melengkung melengkung. Kita guna magnet yang melengkung. Kenapa guna magnet yang melengkung? Magnet melengkung lagi bagus. Menghasilkan medan magnet jejarian. Ya, nama jawapan skema dia menghasilkan medan magnet jejarian. Sebab bila medan magnet jejarian ni dia lagi bagus sebab dia punya medan magnet dia tertumpu. Bila dia tertumpu dia lebih kuat. Yelah macam ni kan. Macam ni kan dia punya magnet jejarian dia. Tembak setan, north to south. So dia semua dia tertumpu lah, dia tertumpu kat sini dia tertumpu kat situ. So kita panggil dia menghasilkan medan magnet jejarian. Tapi ada yang jawab medan magnet lebih kuat. Memanglah sepatutnya, memanglah kita nak buat jejarian ni supaya dia lebih kuat. Tapi jawapan skema dia tak nak yang kuat, dia nak yang perkataan ni, jejarian. Boleh hafal? Jejarian. Boleh. Boleh. Okey, ni medan magnet jejarian. Okey dah. Habis dah. Kita sebenarnya kelas habis berapa 12 12. Oh, tahan ke? Boleh tahan lagi? Boleh. Okey, so dah habis dah 5, 6, 7, 8. Lepas tu kita pergilah soalan nombor 1. Ya. Okey, ni. Nombor 1 kebanyakannya ramai salah. Yang ramai betul pun B. Dia betul B dengan dia betul D je. Dua tu je dia betul. Okey, apa maksud frekuensi? Frekuensi ni kamu boleh bagi yang simple yang masa belajar sains form 1 tu. Kan? Masa sains form 1 tu kamu belajar frekuensi, apa maksud frekuensi? Frekuensi ialah bilangan ayunan. Bilangan ayunan lengkap dalam Satu saat. Ya, dalam satu saat. Mesti sebut satu saat. So satu saat berapa ayunan lengkap yang dia boleh buat kan? Berapa ayunan lengkap? Ataupun berapa tak nak buat ayunan boleh buat ni, getaran. Berapa getaran lengkap? Ataupun boleh buat gelombang. Berapa gelombang lengkap? Itulah maksud dia. Kalau macam gelombang kan. Macam ni satu gelombang lengkap. Lepas tu tambah lagi 2. Ni 3. Contohnya daripada hujung ke hujung ni 1 saat. So ada berapa gelombang lengkap? 1, 2, 3. Ada 3 gelombang lengkap dalam 1 saat. So 3 gelombang lengkap. So 3 Hz. Itulah maksud dia. Frekuensi. Bilangan gelombang lengkap dalam 1 saat. Ataupun bilangan ayunan lengkap dalam 1 saat. Kan macam main pendulum kan. Pergi, patah balik. Itu baru satu ayunan lengkap. Kalau dia boleh buat dalam masa 1 saat, dia boleh buat 3 ayunan lengkap. So pergi patah balik, pergi patah balik, pergi patah balik. 3 ayunan lengkap dalam masa 1 saat. So 3 Hz. Faham tak apa maksud frekuensi? Respon. Faham.
Okey, lepas tu dia kata H mewakili apa? Pemala apa? Pemala Planck. Planck. Cikgu tak tahu kenapa dia jawab pemala di Broglie ni. Di Broglie ni tajuk apa? Di Broglie ni tajuk. Cikgu pun tak sure di Broglie tajuk apa. Siapa ingat ni tajuk apa Tapi dia macam tak famous pun. Tajuk apa ni Dalam fizik kuantum juga tapi tak famous sebenarnya cikgu. Oh, dalam fizik kuantum Okey. Okey. So H tu ni lah pemala Planck. Okey, lepas tu apa unit SI bagi H? Dia dah bagi dah formula kat sini. Daripada sini kamu boleh tahu dia punya unit dia kan. E sama dengan HF. Macam mana? Apa dia? H sama dengan Joule Said. Ya. So E itu tenaga. Tenaga mestilah unit dia apa? Joule. Joule kan? Joule. Joule. J. Joule. Lepas tu, ya Allah, bukan dia tanya Dia tanya apa tadi? Sekejap. Dia tanya H. H sama dengan E per F. E itu tenaga. Tenaga energy. So Joule. Lepas tu F, frekuensi. Frekuensi apa unit frekuensi? Nak senang ingat frekuensi Hertz je. Hertz. So jawapan dia boleh bagi Joule. Hertz bawah ni atas tadi apa? Hertz negatif 1. Hertz negatif 1. Ada yang dah buat betul dah Joule Hertz tapi dia buat macam ni jawapannya. Joule lepas tu dia buat Hertz. Cikgu tak sure kenapa dia buat macam ni. Dia tak tahu ke yang Hertz tu naik atas jadi Hertz negatif 1. Ataupun kalau tak nak buat macam ni, kamu boleh buat Joule. Ataupun unit frekuensi boleh buat ni kan. Saat negatif 1 kan. So boleh buat Joule. Saat negatif 1 naik atas jadi apa? Saat. Saat. Okey. Sebenarnya kan dalam fizik, boleh je nak buat unit macam ni. Joule. Buat macam ni. Pun boleh kan. Jadi kamu bagi jawapan dapat 50 kan. 50 Joule per saat negatif 1. Ni pun boleh. Janji ada unit. Ataupun 50 Joule per dengan Hertz. Pun boleh. Janji ada unit. Tapi cikgu tak galak-galak sebab nampak macam tak berapa pandai kan. Tapi nak tunjuk pandai buatlah macam ni. Tapi sebenarnya boleh buat pel-pel ni. Dapat markah. Faham ke? Faham. Okay. Lepas tu soalan tanya ni, apakah yang berlaku kepada tenaga foton jika frekuensi gelombang cahaya bertambah? Daripada formula kan dapat dah. Frekuensi, tengok frekuensi dengan tenaga foton, apa hubungan dia? Berkadar terus kan? Terus. So kalau frekuensi bertambah, tenaga foton dia pun? Bertambah. Bertambah. Tapi tak apa, ramai betul. Macam kamu boleh betul sebab buat macam ni baguslah. Okay, maksudnya dah pandai dah sikit. Okay, next nombor 2 pula. Apa maksud daya graviti? Daya graviti. Jawapan paling pendek. Buat macam ni je. Daya semesta. Dah 1 markah. Adalah 2 orang jawab daya semesta. Ataupun nak jawapan lagi panjang, daya yang bertindak. Contoh kan kalau ni Ali, ni Abu. Ada tak daya graviti antara Ali dengan Abu? Ada kan? Ada. Sebab daya graviti ni daya bertindak di antara mana-mana 2 jasad, okey? Di antara mana-mana 2 jasad di dalam alam semesta ni, okey? Dalam alam semesta. Okey, tu masuk daya graviti. Ni baru dapat markah. Ada yang jawab daya graviti adalah antara objek dengan pusat graviti. Tapi tu cikgu tak terima cikgu nak terima yang ni je Yang tu tak tepat. Okey, next. Dan ni pula, hitungkan daya graviti antara bumi dengan satelit. So dia pakai formula F sama dengan G M1 M2 per dengan R2. So G pemala kegravitian semesta. Ni.
Lepas tu M, GC bumi. Okay, 5.97 dapat 10.24 kg. Kg kan ada unit SI. Okey lah ni. Lepas tu jisim satelit 1.2 dapat 10 kuasa 3 kg. Pun pakai unit SI juga. Okey. Lepas tu radius unit meter kan. Jarak radius pula. Jarak antara pusat bumi dengan pusat satelit. Ni. 7.87 dapat 10 kuasa 6 meter. Okey, dah meter kan unit SI. So tak perlulah tukar unit. Masa masuk formula, make sure unit tu semua unit SI. Faham? Faham. Okay, bila kira-kira dapat berapa? 7714.93. Okay, dah tahu daya. Apa-apa daya unit dia apa? Mestilah. Respon unit apa daya? Newton. Newton. Okay. Okay. Ada yang rajin nak tukar bentuk piawai. Kalau dia tukar bentuk piawai, betul tak apa. Dia ni dah betul, dia tiba nak tukar bentuk piawai. Dia tengok bentuk piawai dia pun salah. Bentuk piawai dia apa tah salah. Patutnya kalau bentuk piawai apa? 7.71 dapat 10 kuasa 3. Sini dah betul. Dia nak buat bentuk piawai dia dah jadi salah. Salah lah. Tak ada jawapan. So tak payahlah nak rajin sangat tukar bentuk piawai. Ikutlah jawapan dalam kalkulator tu. Untuk mengelakkan careless, tak ada markah. Okey, pasangan jasad yang manakah mengalami daya graviti yang paling kecil? Okey, kamu tengok ni formula ni. M1, M2 per A2. Macam mana nak bagi daya graviti ni kecil? Kalau ni, okey, kalau kamu nak ambil jarak antara dua pusat ni kan. Mesti besar kan? Mesti besar. So kamu tengok mana yang besar jarak dia? Kalau bumi dengan satelit, jarak dia besar ke kecil? Kecil. Kecil kan? So so sekarang ni jawapan dia sama ada antara bumi dengan bulan sebab jauh ataupun antara bulan dengan satelit sebab jauh. Dah tak tahu mana satu jauh kan? So kamu boleh pakai formula yang mana? Kamu boleh buat macam ni. F sama dengan M, G M1, M2 per A2. Kalau jarak tak boleh sebab dua-dua dah jauh kan. Susah nak bezakan. So kamu boleh pakai antara daya graviti ni dengan ni hasil darab jisim dua jasad ni. So dua jasad, so hubungan kamu nak bagi daya graviti dia rendah. So hasil darab dua jasad mesti apa? Rendah. Rendah. Sebab dia berkadar terus. Jadi dua jasad mana yang hasil darat dia rendah? Bulan dengan bumi ke ataupun bulan dengan satelit? Bulan dengan satelit. Bulan dengan satelit kan sebab dua-dua ni kecil. So jawapannya bulan dan satelit. Okay. Bulan dan satelit. Okay. Sebab apa? Sebab hasil darat dua jasad tu rendah. So tu lah jawapannya. Boleh. Dia tanya pasangan jasad kan. So bulan dan satelit. Sebab hasil darab hasil darab bulan dengan satelit tu, hasil darab bulan dan satelit rendah. Okay. Tapi ada yang jawab jarak antara bulan dengan satelit tu jauh. Pun cikgu terima juga. Sebab mungkin dalam gambar ni pun nampak dia lebih jauh kot rasanya kot. Kan? Bulan dengan satelit ni mungkin lebih jauh daripada yang ini rasanya. Mungkinlah kot nampak lebih jauh. Okey lah, itu pun cikgu terima jugalah. Okey. Lagi apa lagi? Okey, next nombor 3 pula. Gelombang bunyi. Ada budak tu dia buat macam ni. Dia jawab gelombang melintang. Lepas tu dia slash gelombang membujur. So jawapannya apa sebenarnya? Respon. Membujur. Gelombang membujur. Jawapannya gelombang membujur. Cikgu tak tahu kenapa dia pelajar. Cikgu dah lupa lah apa nama dia. Dia suka bagi jawapan slash-slash.
Lepas tu jawapan ni kontra, betul satu betul satu salah macam kena buat tak boleh macam tu lah, sayang nak kali tetapkan jawapan tu melintang ke membujur. So jawapan ni gelombang membujur. Ada yang jawab gelombang menegak. Cikgu pun tak tahu mana datang menegak. Ada yang buat gelombang mencancang. Gelombang ada dua jenis je, melintang dengan membujur. Pilih. Okey, namakan kawasan X. Ni kawasan apa Yang Regangan. ya, regangan. Okey, ni regangan. Sebab ni gelombang bunyi. So bunyi tu boleh bergerak sebab ada zarah-zarah udara. Kan? So zarah-zarah udara ni dia ada yang dekat-dekat, yang ni kita panggil mampatan. Lepas tu dia ada jauh-jauh, yang ni kita panggil regangan. Ni mampatan regangan, mampatan regangan. Bukan cikgu dah tunjuk ke video ni? Kan? Dah. Dah kan? Tapi tak ramai yang betul. Cikgu rasa adalah 2-3 orang je yang betul. Okey, tentukan panjang gelombang bagi gelombang bunyi yang dihasilkan oleh gong itu. Panjang gelombang bunyi. Okey. Dia panjang gelombang mestilah antara dua yang berturutan. So disebabkan dia buat mampatan dengan mampatan ni, kita nak yang mampatan yang berturutan. Inilah panjang gelombang. So 3.6 meter bahagi dengan berapa? 3. Bahagi 2 dengan, meter. ya, bagi dengan 3. So dapatlah 1.2 meter. Okey. So 1.2 meter. Lepas tu hitung kelajuan bunyi dah bagi V. Hitungkan frekuensi. Tadi dah tahu kan panjang gelombang dia. Panjang gelombang dia tadi berapa 1.2 1.2 meter. So kita boleh pakai formula V sama dengan F lambda. F lambda. So nak cari F, V per lambda. So V laju dia 330 meter saat -1 bahagi dengan panjang gelombang 1.2 meter. Dapat berapa? 275. Ya, dapatlah 275. Frekuensi mestilah unit dia Hertz. Kalau tak tahu, kamu tukar ni potong meter, tinggallah 275. Saat -1. Ya, saat -1. Alah, dah 5 minit dah. Okey, ni apabila bunyi merambat. Okey, apabila bunyi merambat melalui air, nyatakan apa yang berlaku kepada laju gelombang bunyi. Okey, tadi yang soalan ni dalam apa? Ni dalam gelombang bunyi yang terhasil di udara. Kalau kita hasilkan gelombang bunyi dalam air, makin bertambah ke makin berkurang? Kurang. Okey, bunyi paling laju dalam apa? Bunyi paling laju dalam, kan cikgu bagi tahu cerita cowboy. Pepejal. Bunyi paling laju dalam pepejal.